Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini. MHI pada edisi 8 Mac 2021, Isnin 24 Rejab 1442 Hijrah. Temankan kami berdua. Saya Hanif Miswan. Saya Faria On. Diharapkan anda hari ini, ibu bapa, khusus dan juga anak-anak, bersemangat kembali ke sekolah. Kalau minggu lepas, Darjah 1 dan 2 telah memulakan persekolahan mereka. Tapi hari ini, sekolah rendah dibuka sepenuhnya lah. Jadi pastinya ibu bapa dah bangun awal kan, rutin yang sebelum ini, bekal sendiri. Dan kalau misalnya mereka tidak membeli makanan daripada sekolah, maknanya ibu bapa kena siapkanlah kan sarapan untuk anak-anak hari ini untuk dibawa ke sekolah, sebab makan pun dah tak boleh ke kantin kan. Betul. Kalau ke kantin pun ada SOP-nya yang perlu dipatuhi lah, sebab kita tahu kalau macam sebelum ini dikatakan rutin itu kembali seperti sedia kala, tapi kali ini saya kira agak sedikit berbeza dengan rutin perlu dengan norma baharunya juga. Dan pastinya kita tahu sekarang ini, macam pagi tadi pun kalau terlambat sikit keluar dari rumah, jam. Itu yang kabut tu. Itu yang masuk tanya okey tak okey ni. Tak okey tak okey. Maksudnya rutin tu kita perlu kembali selesaikan, sebab ini diam tak diam ataupun sedar atau tidak, buat pertama kalinya sekolah kembali dibuka pada tahun 2021 bermula pada minggu lepas kan, dengan prasekolah dan juga tahun 1 dan 2, dan kemudian tahun minggu ini dengan keseluruhan sekolah rendah, dan pada bulan 4 nanti tak salah saya ataupun selepas habis SPM barulah sekolah menengah akan dibuka. Mungkin sebelum ini cabaran yang mereka lalui adalah PDPR kan. Jadi ramai yang kata susah PDPR ni, anak-anak tak dapat, kadang-kadang 30% dia mungkin fokus yang mereka berikan. Dan kali ini cabaran baharu pula, bagaimana mereka secara berdepan dengan guru dan juga rakan-rakan lain. SOP berapa telah diberikan semalam, 2 hari sebelum tu persiapan lah kan. Bagaimana nak keluar pintu A, pintu B, pintu pagarnya. Dan yang paling macam apa, kalau misalnya kita nak ambil anak balik tu, letak nama anak dekat belakang kertas A4. Itu benda sebenar. Macam kita dekat airport tu, kena bawa. Semuanya sebab anak-anak takkan dibenarkan keluar oleh guru selagi ibu bapa kena beratur kan. Selagi tak nampak kan tanda nama tu. Dia baru dia akan lepaskan anak yang nama, kelas mana. Wow. Okey, dan sebab saya pun pernahlah mendengar taklimat seketika orang rumah kan, guru kan. Dan mereka ni sebenarnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, dia ada modul mereka tersendiri tahu. Dan mengikut sekolah ni untuk memilih mana modul yang mereka inginkan untuk sesi balik. Maksudnya sesi keluar dari sekolah. Ada yang mungkin melepaskan mengikut kelas lebih dulu ataupun mengikut tingkat. Maksudnya tingkat bawah jalan dulu, tingkat atas jalan kemudian. Dia ada masa-masanya, ada SOP dan ikut kesesuaian sekolah tersebut. Dan mungkin juga ada yang mengikut Fariha katakan tadilah, bagi nama tu. Saya kira sebab saya ingat gambar tu. Tak, betul. Gambar main-main. Tak, memang betul. Sebab kalau di dalam grup WhatsApp ibu bapa memang dah beri taklimat lah. Maknanya kalau kena bawa nama anak. Awak pun sebegitulah? Ya, kenalah. Itu memang SOP ya. Lepas tu kita tengok tempoh pembelajaran pun telah disingkatkan. Okey. Misalnya kata masuk sebelum 7.30, sebelum ini 7.45. Masuk 7.30, lepas tu balik Isnin hingga Khamis 12.45. Kalau hari Jumaat lebih awal 11.30 macam tu. Okey. Maknanya mungkin itu antara langkah dia ambilkan supaya tidak terlalu lama berada dalam kelas dan sebagainya. Itu kita harapkan anak-anak hari ini yang bermula sekolah, ibu bapa juga semuanya akan berjalan dengan lancar. Begitu juga guru-guru. Sebelum ini, minggu lepas, guru-guru macam berlain lagi juga kelas yang berdepan. Lepas tu dengan PDPR-nya kan. Jadi susunan jadual tu pastinya sangat-sangat mencabar kepada guru-guru. Tapi apapun, selamat maju jaya. Ya, apapun kita perlu mulakan juga kan. Selepas sampai setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan saya nak sapa dan juga nak ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada rakan-rakan saya yang berada di studio. Semuanya. Kiri saya. Sebentar lagi kita kenalkan. Kenalkanlah sekarang. Selamat Hari Wanita Sedunia ni Zati. Terima Fariha kasih. dan juga FM kita pun wanita. Yang kat dalam pun ada wanita. Selamat Wanita Sedunia semua. Anim? Alhamdulillah. Wanita ni, bila kita sebut wanita ni, dia ramai hari ni. Bukan saja orang kata ada sektor-sektor dulunya terbatas kan. Wanita pekerjaan ataupun penglibatan wanita ni dia terbatas kepada beberapa sektor. Tapi sekarang ni wanita telah pun membuktikan kadang-kadang wanita yang memegang tampuk kepimpinan ataupun wanita yang memegang posisi tertinggi untuk mengendalikan sesebuah
entiti dan sebagainya. Jadi selamat Hari Wanita Sedunia diucapkan kepada semua wanita. Tidak kiralah anda hanyalah suri rumah ataupun anda merupakan wanita kerjaya. Kadang-kadang wanita suri rumah itu pun sebenarnya banyak pengorbanannya yang tersendiri. Okey. Jadi Assalamualaikum juga diucapkan. Belum sempat bagi salam lagi kepada anda semua yang berada di rumah. Apa khabar agaknya? Kita harapkan yang terbaik, sihat saja. Kalau ada sedikit sebanyak simptom dan sebagainya, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Kita harapkan kita bukan berada dalam keadaan yang begitu selesa. Sebab walaupun orang kata mentaliti kita dah ada vaksin dah tak apa. Tapi bila dah dibenarkan rentas daerah tak sangkalah dan tak perasan kalau kalian perasan ataupun tidak, bila dah dibenarkan untuk rentas daerah ni kat mana-mana dah penuh dah. Kan? Dah jam, dah ada kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Cuma penjarakan fizikal tu susahlah sikit nak dilakukan bila ramai menyerbu di satu tempat dan sebagainya. Jadi apa-apa pun kita harapkan kealpaan dan juga rasa macam ambil mudah dalam setiap perkara itu tidak lagi dilakukan. Mentaliti kalau dah ada vaksin tu segalanya selamat, tolonglah jauhkan kerana kita masih lagi berada pada fasa yang terlalu awal ya. Okey, seperti biasa kita akan kongsikan COVID-19 statistik harian setakat semalam. Sama-sama kita saksikan kes baharu yang mencatatkan 1,683 kes dan kes sembuh 2,506 kes. Sekali lagi, kes sembuh mencatatkan jumlah melebihi kes baharu iaitu kes positif COVID-19. Jumlah keseluruhan kes 313,460 kes. Kes kematian juga mencatatkan angka sedikit rendah daripada yang semalam. 3 kematian menjadikan jumlah kematian 1,169. Ini merupakan kes kematian baharu. Latar belakang dan juga umurnya anda dapat saksikan berumur 76 tahun, 85 tahun ataupun 65 tu saya tak dapat nampak sangat dan juga 79 tahun ya. Ini adalah taburan kes positif mengikut negeri. Buat pertama kalinya kalau tidak silap Johor tidak berada di tangga ketiga tertinggi kerana tangga itu diambil oleh Pulau Pinang mencatatkan jumlah kes yang tertinggi lah, 3 tertinggi. Selangor masih lagi mendahului. Kita melihat kepada angka-angka yang berbeza pada setiap hari ini. Ini juga sebabnya kenapa rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan kerana kita tidak mahu menjadikan kawasan yang tidak ada kes positif itu akan tercemar dengan kes-kes yang baru, kluster yang baru. Jadi kita harapkan memahami keadaan ini walaupun kita ni berada pada fasa yang dah nak Ramadan, dah nak raya kan. Masing-masing masih dah terfikir dah dapat ke tak raya, dapat ke tidak balik kampung ni. Tapi tak apa, kita lupakan sekejap. Kalau bolehlah fikirkan dahulu tentang keselamatan. Rasa macam kita dah rengsa, dah rimas dengan keadaan COVID-19 ni. Itu sebabnya kita kena berusaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Kita nak kongsikan juga kepada anda semua tentang laporan harian pemberian dos 1 vaksin mengikut negeri. Ini dia ada saksikan setakat 6 Mac 2021. Beberapa taburan yang telah pun kita dapat saksikan. Jumlah yang tertinggi adalah di Selangor pastinya kerana Selangor merupakan zon yang mencatatkan kes tertinggi positif COVID-19 11,982 dan yang terakhir sekali kita dapat saksikan di Labuan sahaja 2,158 jumlah yang terkecil menjadikan jumlah keseluruhan yang telah pun divaksin adalah 127,608 yang telah pun divaksin. Ini pula merupakan mereka yang telah pun berdaftar di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan vaksin, suntikan vaksin. Jadi sebanyak lebih kurang 2 juta, lebih kurang 3 juta sebenarnya, 2,990,577 individu yang telah pun mendaftarkan diri mereka di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin. Kita tahu vaksin ini akan diberikan mengikut fasa yang tertentu. Golongan yang berisiko, golongan yang mempunyai warga emas dan sebagainya akan didahulukan dan seterusnya akan mengikut pada giliran kita. Jadi pastikan anda telah pun mendaftar dan telah pun mengisikan borang merupakan latar belakang. Ada beberapa soalan kalau tak silap saya hari itu ada tanya sama ada OKU berada di mana dan sebagainya. Itu adalah untuk mengklasifikasikan sama ada anda berada di zon merah, anda akan didahulukan dan sebagainya. Kita akan mendapatkan perkembangan dari masa ke masa di aplikasi MySejahtera. Jadi sila onkan notification ataupun bagaimana anda untuk mendapatkan informasi terkini itu tolong dapatkan kerana ini penting untuk kita tahu giliran kita selepas ini bila untuk disuntik vaksin. Walau bagaimanapun yang
yang dah mendaftar lebih kurang 3 juta ini, terima kasih banyak-banyak kerana anda telah pun memberikan satu tanggungjawab lah untuk meningkatkan imuniti kelompok supaya kita dapat bergerak bebas selepas ini kalau peratusan imuniti kelompok itu menyeluruh. Baik, itu dia perkongsian sedikit sebanyak tentang statistik harian dan juga jumlah pendaftaran, jumlah pemberian vaksin. Seterusnya kita akan bersama-sama dengan Fariha On dan juga Hadif Miswan untuk berkongsi apa yang menarik di Akhbar Harian. Silakan. Baik, NM. Dah daftar dah? Dah. Oh. Tapi perasan tak sebab mula-mula kita daftar yang mula-mula tu kan masa tu kan terlalu ramai daftar. Jadi sistem tu ada glitch sikit kan. Jadi kena daftar kali kedua Semula, barulah sempurna pendaftaran itu. Jadi kena cek semula lah. Dan kita sebenarnya boleh daftarkan untuk ibu dan bapa kita. Sekiranya mereka tidak ada kemampuan untuk mendaftar ataupun pengetahuan, kita juga boleh just tengok sahaja aplikasi MySejahtera tersebut dan godek-godeklah sikit. Okey, kita nak teruskan di perkongsian berapa dadak akhbar. Ada 3 kesemua. Saya mulakan di berita harian. Ini sedikit laporan eksklusif di halaman hadapannya berkaitan dengan kalau kita masih ingat Sungai Kim Kim ini dan tajuknya kembali hantui penduduk. Selepas lebih 2 tahun lalu, lebih 6,000 penduduk sekitar Pasir Gudang, Johor terjejas dan 111 sekolah terpaksa ditutup apabila Sungai Kim Kim mengalami pencemaran teruk akibat pelepasan sisa toksik. Sungai itu bagaimanapun pulih dan jernih semula susulan tindakan penguatkuasaan dan berkurangnya aktiviti ketika PKP Mac tahun lalu. Namun sejak sebulan lalu, kebimbangan penduduk berulang apabila sungai itu kembali dicemari dengan tumpukan minyak berbau busuk mengalir sehingga ke hulu sungai. Ada laporan dan perincian di halaman ke-14 dan 15 ini. Memang ada satu laporan eksklusif yang diberikan. Sungai Kim Kim dikatakan kembali ternoda. Ada juga gambar yang menunjukkan sampel air Sungai Kim Kim yang kotor dan terdapat kesan minyak di kampung Bukit Pulai, Pasir Gudang. Tumpukan minyak berbau busuk dikesan selepas 4 bulan JPS selenggara sistem saliran. Dan menurut salah seorang ketua kampung Bukit Pulai, Zulkifli Kasim, pencemaran terbaru di Sungai Kim Kim disedari penduduk sebulan lalu, kira-kira 4 bulan selepas JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, menjalankan kerja menyelenggara sistem saliran berkenaan. Sejak sebulan lalu, Sungai Kim Kim kembali keruh dengan kesan tumpukan minyak mengalir di kawasan hulu sungai di kampung ini dan mereka bimbang kerana 7 Mac ini genap 2 tahun insiden pencemaran sisa toksik sungai ini yang menyebabkan ramai penduduk terjejas. Ada juga laporan yang diberikan oleh JS Johor guna drone pantau pencemaran dan ini adalah laporan oleh wartawan Muhammad Farid Noh dari Berita Harian. Okey, boleh dibaca di halaman 14 dan 15. Baik. Itu ya. Okey, seterusnya. Okay, saya teruskan di Harian Metro terlebih dahulu boleh ya? Silakan. Baik, ini di halaman hadapan berkenaan dengan 7 tahun penantian waris mangsa MH370 belum bernoktah. Dan perinciannya di halaman ke-8, masihkah ada harapan waris 239 penumpang menanti pengakhiran episod tragis MH370. Jadi 8 Mac 2014 itulah tarikh yang apabila berlakunya tragedi hitam ini dan masih lagi tiada sebarang jawapan ke manakah hilangnya MH370. Kalau kita menibas kembali 7 tahun lalu, itu adalah satu perkara yang kita sendiri tak pernah menjangkakan, kan, bahawa 239 penumpang baru 38 minit berlepas hilang daripada radar. Ini adalah sejarah dunia sebenarnya. Dan ada juga yang sudah tidak mahu mengingatinya dan hanya berserah kepada Tuhan serta pihak berkuasa dalam merungkai misteri paling pelik dalam sejarah penerbangan dunia itu. Jadi tarikh inilah 8 Mac 2021 tanpa kita sedar dah 7 tahun berlalu. Bagaimana penumpang-penumpang, waris-waris penumpang yang ada dalam MH370 ini pastinya sudah reda dan berserah kepada Ilahi, kan. Hanya mungkin masih juga menyimpan sedikit harapan. Ada jawapan yang mereka belum tahu lagi. Kerana kalau sebelum ni kita ada terbaca juga mungkin akan adanya langkah untuk meneruskan kembali pencarian MH370 ini. Baik, itu di halaman hadapan dan juga perinciannya di halaman ke-8 berkenaan dengan tarikh 8 Mac 2021, 7 tahun mengenang kehilangan penerbangan MH370 Boeing 777 200ER. Itu yang membabitkan bagaimana kehilangan paling misteri di dunia ini. Baik. Betul, akan kita bicarakan sebentar saja lagi.
di Malaysia. Tapi saya nak teruskan ada sikit perkongsian di NST. Ini di halaman ketiga. Dan satu perkongsian juga telah pun tular di media sosial dan juga media arus perdana berkaitan dengan Prime Minister given honour of entering Kaabah, access given to heads of state, government leaders and eminent Muslim figures. Laporan daripada Faridul Anwar Farinordin. Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin on an official visit to Saudi Arabia and the United Arab Emirates was given the honour of entering the Kaabah after performing the Umrah on Saturday night. Accompanied by his wife, Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, Muhyiddin completed the tawaf and other Umrah rituals in Masjidil Haram's Green Mosque at 9:56 p.m. Saudi time. Apart from being honoured with entering the Kaabah, an exclusive access given to heads of state, government leaders and eminent Muslim figures, Muhyiddin and his wife were also given the opportunity to kiss the Hajarul Aswad, said to have been brought from paradise and given to Prophet Ibrahim to be placed at the corner of the Kaabah. Dan ini pastinya telah pun mendapat perkongsian ramai berkaitan dengan penghormatan yang diberikan ini kepada pemimpin-pemimpin dunia, dan antaranya adalah Perdana Menteri kita dan juga isterinya yang baru-baru ini masih lagi berada di sana untuk lawatan rasmi. Ya? Doakanlah semoga perjalanan kan Betul. pulang nanti dipermudahkan dan begitu juga dengan ibadah yang dilakukan, insya-Allah. Baik, kita akan berkongsi ini berkenaan dengan wang Sinar dan Lestari. Ada yang kata mungkin perlu ke bayar zakat dan sebagainya kan bila dapat wang bantuan itu. Jadi ini kita nak bersama dengan wanita di sebelah kiri kita. Anim, silakan. Terima kasih Fariha dan juga Hanif. Baik, kita akan kongsikan kerana pada hari ini 8 Mac juga merupakan tarikh yang mana pemansuhan beberapa kriteria ya. Kalau mungkin sebelum ini yang bukan warga negara Malaysia ingin keluarkan wang KWSP mempunyai masalah tertentu, maknanya kekanganlah tidak dibenarkan disebabkan kriteria yang tertentu. Jadi apabila pemansuhan kriteria itu dilakukan, hari ini bermulanya pendaftaran bagi mereka yang tidak boleh untuk mendaftar ataupun untuk mengeluarkan wang KWSP. Tetapi walau bagaimanapun, bagaimanakah statusnya kita sebagai masyarakat Islam? Air Lestari ataupun bantuan-bantuan yang lain dan juga Air Sinar, adakah kita perlu zakatkan harta kita ataupun bagaimana pengiraannya? Bagaimana dengan ianya memberi impak kepada keadaan semasa? Jadi kita ingin mendapatkan pencerahan sedikit sebanyak daripada Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, pengurus unit syariah Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang kini berada bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, baiklah, kita bincangkan tentang bagaimana status kewangan ini kan. Sebab kita tahu sekarang ini apabila berlakunya pandemik, kita mendapat bantuan dari pelbagai pihak lah. Terutama sekali kerajaan memberikan bantuan dan sebagainya. Yang kita dapat kongsikan di sini Air Lestari dan juga Air Sinar yang betul-betul memberikan jumlah yang agak banyak ya. Kita mengikut kepada berapa yang ada dalam akaun. Jadi bagaimana statusnya Ustaz? Mungkin sedikit sebanyak boleh dikongsikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengeluaran zakat daripada Air Sinar dan juga Air Lestari, ada 3 keadaan pencarum yang perlu diberi perhatian. Yang pertama sekali, kalau pengeluaran itu dibuat oleh pencarum yang terkesan dengan wabak pandemik COVID-19. Baik. Apa maksud terkesan? Mereka ini kehilangan kerja, yang kita tahu selama ini memang itu heboh diperkatakan. Banyak pemberhentian pekerja dibuat, retrenchment, BSS dan seumpamanya. Kemudian yang kedua, mereka yang hilang punca pendapatan, mungkin bukan bekerja dengan pihak lain tetapi berniaga barangkali ataupun apa-apa jenis pekerjaan yang dilakukan sebelum ini terhenti dan terhenti punca pendapatan. Dan yang ketiga, golongan yang memang dahulunya mencarum tetapi setelah tidak lagi mencarum dan ada lagi caruman itu masih lagi berjalan kerana mereka belum lagi mencapai usia yang sepatutnya untuk membuat pengeluaran. Maka mereka ini dianggap adalah golongan-golongan yang terkesan. Maksudnya, berapa pun jumlah yang dikeluarkan. Mungkin ada, kalau kita tengok sebelum ni, Air Lestari jumlahnya RM500 sebulan. Air Sinar dia ada kategori 1 dan ada kategori 2. Yang mana kategori 2 ni boleh sehingga maksimum RM60,000 kalau tak salah saya ya. Maksimum tu. Jadi
mungkin ada orang yang dia buat keluar 60,000, nampak macam besar kan. Tetapi dia ada komitmen, misalnya dia kena bayar gaji pekerja-pekerja yang tertunggak dan seumpamanya. Maka ini termasuk dalam golongan-golongan yang terkesan. Jadi bagi mereka yang terkesan, sebarang pengeluaran air lestari ataupun air sinar adalah tidak dikenakan zakat. Okey, ini kategori pertama ya. Maksudnya golongan yang terkesan, yang ada komitmen yang perlu dilunaskan segera, maka ini dikategorikan sebagai golongan yang tidak diwajibkan zakat atas pengeluaran air lestari dan juga air sinar. Kerana pengeluaran air lestari dan air sinar ini dibuat semata-mata kerana wabak pandemik COVID, dan sebelum ni tak pernah ada pun apa yang disebutkan sebagai kedua-dua skim ni. Yang kedua, golongan yang tidak terkesan yang membuat pengeluaran melebihi nisab. Maksudnya apa maksud melebihi nisab? Nisab ni adalah paras minima yang apabila seseorang mencapai pada paras tersebut, maka dia dianggap layak untuk berzakat. Dan nisab bagi tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah sebanyak sekitar RM20,299. Jadi misalnya katalah orang tu buat keluar RM21,000 ataupun RM30,000 misalnya. Maka pengeluaran yang melebihi nisab bagi mereka yang tidak terkesan. Golongan pertama tadi kita sebut golongan yang terkesan. Golongan yang kedua ni bila kita tengok air sinar telah diperluaskan pengeluarannya kepada semua golongan tanpa ada syarat, maka sudah tentu ada golongan-golongan yang mengambil kesempatan. Bukan maksud saya mengambil kesempatan ni dalam konotasi yang negatif, tetapi mengambil kesempatan untuk menggunakan wang tersebut barangkali untuk tujuan-tujuan yang lain. Tetapi sebenarnya mereka secara relatifnya tidak terkesan. Maka orang yang bawa keluar lebih pada nisab ni, kita katakan mereka ini adalah tertakluk kepada kewajipan zakat. Maksudnya berapa banyak yang dikeluarkan, semua itu adalah tertakluk kepada 2.5% zakat untuk ditunaikan. Misalnya dia buat keluar RM50,000, maka RM50,000 tu kena darablah dengan 2.5%. Maka itu zakatnya. Golongan yang ketiga pula, dia buat keluar juga. Dia ni tak terkesan. Tetapi jumlah pengeluarannya kurang dari nisab. Tadi kita kata lebih nisab. Yang ni dia kurang daripada nisab. Maka golongan-golongan ini kita nasihatkan untuk dia tengok harta semasa yang ada. Jika dicampurkan dengan harta semasa itu, jumlah kedua-duanya melebihi nisab. Maka pada ketika itu, jumlah pengeluaran K2SP tadi adalah tertakluk kepada zakat 2.5% dan boleh dibayar sama ada secara langsung, secara terus selepas pengeluaran, ataupun mereka ingin menunggu haulnya tiba, iaitu haul harta yang sedia ada berlalu dah cukup setahun, dibayar sekali pada ketika itu, tetapi dengan syarat memasukkan jumlah KWSP yang telah dikeluarkan. Ini kondisi-kondisi yang terkait dengan kita punya pencarum dan pengeluaran KWSP. Ya. Baik. Adakah ini juga tertakluk kepada mereka yang menyelesaikan hutang piutang untuk syarikat? Maknanya khususnya mereka mungkin mengalami penurunan dari segi bisnesnya, tak dapat masuk income dan sebagainya. Jadi menggunakan duit itu untuk melangsaikan hutang piutang syarikat. Bagaimana, Ustaz? Okey, termasuk sebagaimana yang saya katakan pada awal perbincangan kita tadi, mana-mana orang yang terkesan, yang ada komitmen, misalnya majikan-majikan yang mengeluarkan, mungkin ada yang nak terpaksa mengeluarkan simpanan KWSP sendiri untuk melansaikan hutang-hutang syarikatnya yang tertunggak dan sebagainya, maka ini juga kita anggap sebagai mereka yang terkesan dan tidak diwajibkan zakat atas pengeluaran tersebut. Baik. Penjelasan yang cukup padat sekali. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama. Alhamdulillah, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum. Jaga diri Ustaz. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia pengurus unit Syariah Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, yang telah pun memberi sedikit sebanyak penjelasan bagaimana statusnya pengeluaran air sinar dan juga air lestari, adakah kita perlu zakatkan dan sebagainya. Kalau mungkin anda terlepas, boleh saksikan siaran ulangan di FB Live MHI TV3. Penjelasan yang cukup padat dan sempurna sekali, insya-Allah. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan imbas kembali, walaupun detik ini cukup memberikan, detik ini
ini cukup memberikan satu kesan yang berbeza bagi mereka, iaitu keluarga yang terlibat kehilangan misteri MH370 bersama dengan Fariha On dan juga Hanif Miswan seketika nanti di MH. Saya Anwar bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan, telah mengambil vaksin dos pertama pada 2 bulan 3 dan kini berada dalam keadaan yang amat baik dan meyakinkan. Setakat pada hari ini, seramai 223 orang yang telah menerima suntikan vaksin bagi pandemik COVID-19 ini. Dan apa yang saya dapat, termasuk diri saya sendiri, kini berada dalam keadaan yang amat baik. Tiada sebarang kesan sampingan, malahan dapat menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan dengan lebih sempurna. Ingin saya nyatakan di sini, imuniti kelompok ini adalah penting bagi sebagai salah satu usaha kita bagi memutuskan rantaian COVID-19. Jadi saya amat menyeru dan menggalakkan kepada semua warga agar sama-sama kita mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin ini. Lindung diri, lindung semua, insya-Allah. Saya penguasa bomba Abu Hassan bin Muhammad Nawi telah divaksin. Saya Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Fauzi bin Osman telah divaksin. Saya Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Sabri Ismail telah divaksin. Saya Pimpinan Penguasa Bomba Muhammad Faiz Abdullah telah divaksin. Saya BBK 2 Zakaria bin Muhammad telah divaksin. Kami warga Bomba Negeri Kelantan telah divaksin. Lindung diri, lindung semua. Control Malaysian 370. Malaysian 370, lampu radar, good morning. Climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Itu adalah rakaman audio perbualan terakhir. Itu antara sebahagian daripada rakaman yang telah dirakamkan sebelum ini kan. Bila kita dengar kembali apa yang telah kita paparkan tadi, pastinya itu memberikan satu detik yang sangat hitam buat seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. MH370 masih kekal misteri kehilangan pesawat Boeing 777-200ER itu. Apatah lagi kepada waris yang masih lagi menantikan jawapan sebenar kepada kehilangan MH370. Kalau kita imbau 7 tahun lalu, 8 Mac 2014, sekitar 1.18 hingga 1.20 pagi, hubungan di antara Menara Kawalan dan juga pesawat MH370 telah disahkan tidak dapat dihubungi lagi dan terus sahaja dilaporkan. Saya antara yang pertama mendapat ketika itu di susur masa media sosial. Ada satu tweet daripada beberapa individu lah yang mengatakan bahawa kehilangan ini, dan pada ketika itu agak menggemparkan sebab ini mungkin antara kali pertama setelah sekian lama berlaku bagi pesawat kendalian Malaysia Airlines MAS. Dan pada ketika itu, selepas itu kita kalau boleh kita imbau kembali 7 tahun yang lalu, memang sangat panjang episod pencarian ini. Untuk yang pertama untuk mencari jawapan apa yang berlaku, dan kedua untuk mengenali punca sebenar kejadian tersebut, sehinggalah kepada beberapa usaha sama yang dilaporkan antara yang paling termahal kosnya dalam sejarah penerbangan untuk mencari semula pesawat ini, sehinggalah pada beberapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian, disahkan usaha pencarian tersebut ditamatkan tanpa sebarang jawapan. Ya. Berkenaan dengan 2014 ini, saya kira tahun 2014 itu begitu mencabar buat Malaysia ataupun sejarah penerbangan dunia. MH370 berlaku pada 8 Mac 2014. Kemudian tu kita masih lagi dengan bersoal jawab teka-teki ini, di mana sebenarnya MH370 berlaku lagi insiden yang lain, MH17. Itu pastinya memberi satu tamparan hebat juga kepada Malaysia, bertimpa-timpa tentang berulangan sejarah tentang penerbangan ini. Tapi MH370 yang memberi kesannya kepada bukan saja kepada negara tetapi kepada negara lain, kerana ketika itu membawa penumpang yang akan ke Beijing, China. Dengan membabitkan
sejumlah penumpangnya 227 penumpang dan 12 orang kru penerbangan ketika itu. Jadi apabila mereka terpaksa meneruskan segala siasatan pencarian, kan, kerana pastinya ini memberi satu tanda soal yang sangat besar kepada kerajaan dan juga negara-negara lain. Bayangkan pencarian dilaksanakan di kawasan seluas lebih daripada 112,000 kilometer persegi. Itu dilakukan oleh syarikat penerkaan dasar laut dari Amerika Syarikat, Ocean Infinity, tapi masih gagal. Dan akhirnya pada 2018 diisytiharkan bahawa pencarian untuk MH370 ini berakhir. Ya. Dan ada juga beberapa selepas 7 tahun pada ketika ini ada perkongsian. Saya sempat pada 2 tahun lalu 2019 menjalankan satu sesi perkongsian bersama dengan ahli keluarga terapat ataupun bekas isteri pada antara kabin kru yang terlibat. Dan selepas beberapa tahun pada ketika itu ditanyakan antara soalan yang paling kerap ditanyakanlah kepada beliau. Yeah. Namanya adalah Intan Maizura Osman, juga bekas pramugari. Berkenaan dengan perasaan dan harapan yang diinginkan, dan jawapan dengan tanpa sebarang daya untuk memberikan jawapannya adalah harapannya adalah untuk memberi jawapan kepada anak-anak waris. Maksudnya apa yang ingin perlu diberitahu, ke mana perginya ayah yang kerap ditanyakan setiap hari selepas kejadian. Dan untuk berada ataupun untuk kita yang bercakap perkara ini pun sangat terkesan apatah lagi mereka berada dalam situasi tersebut. Dan difahamkan juga Kementerian Pengangkutan akan mengeluarkan satu kenyataan berkaitan dengan perkara ini dan mungkin bersedia berunding untuk kembali mencari jawapan jalan penyelesaian sekurang-kurangnya lah bagi waris dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam tragedi kehilangan MH370 ini. Ya, kita doakan yang segala mungkin sekiranya ada pencarian semula, kita doakan agar ia akan mendapat jawapan yang pasti buat waris penumpang maupun kru penerbangan MH370. Baik, kita akan kembali untuk perbincangan seterusnya untuk hari ini di MHI. Kita bersama dengan Anim. Baik, terima kasih Fariha On dan juga Hanif Miswan. Satu tarikh yang cukup ada ceritanya tersendiri. Tahun 2014 lah seperti yang Fariha On cakapkan, saya pada waktu itu adalah tahun pertama menjadi pramugari. Berbagai cerita bermain di fikiran, baru je dapat kerja. Untuk pergi kerja tu pelbagai perasaan itu pastinya turut dirasai oleh setiap individu yang akan bekerja di syarikat penerbangan ataupun sedang bekerja. Apapun kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik pastinya. Baik, perkongsian seterusnya adalah tentang otai bersuara emas. Cuma ceritanya lebih kepada individu ini berumur 61 tahun yang bernama Ismail Hamzah, disahkan mempunyai kanser usus dan pastinya selepas disahkan ada kanser tidak dapat bekerja selain daripada menghiburkan mereka yang ada di jalanan di sekitar itu dengan membuat persembahan, menyanyi dan sebagainya. Tapi di sebaliknya individu ini terpaksa menjaga 5 orang anaknya selepas isterinya pun telah meninggal dunia. Jadi kisah yang pelbagai perasaan dan juga pastinya anda mungkin ingin tahu, 6 orang anak sebenarnya yang perlu dijaga dan anda ingin mengetahui bagaimana kisahnya. Adik, jom sama-sama kita saksikan. Awal Februari lalu, tular di media sosial mengenai seorang lelaki warga emas yang berusia 61 tahun namun masih memiliki suara yang lunak ketika mendedangkan beberapa buah lagu. Perkongsian yang mendapat kira-kira 30,000 tontonan itu memaparkan kebolehan Ismail Hamzah menyanyi biarpun lanjut usia. Kru MHI sempat menyantuni Ismail di kediamannya yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Lebih mesra disapa Pak Mael. Dia sebenarnya pengidap kanser usus dan telah membuat pembedahan sebanyak 4 kali di bahagian perut. Setiap pagi, beginilah rutin Pak Mael. Dia akan mencuci sendiri beg stoma yang digunakan. Selepas pemergian isterinya kira-kira 5 tahun lalu akibat serangan jantung, Pak Mael kini menggalas tugas menjaga 6 orang anaknya.
anak beranak saya semua ni, pasal saya adjust cari makan lah. Nak bagi makan nasi buku pagi-pagi apa, nak beli lauk ke apa. Walau kerja apa sekalipun, asal kiranya orang derma tu, saya baskah tu, alhamdulillah, rezeki pula halal atau orang sedekah. Bukan mudah untuk menjadi seorang penyanyi jalanan di usia 61 tahun dalam keadaan yang tidak berapa sihat. Namun, anak jati negeri Cik Siti Wan Kembang ini menggunakan tulang 4 keratnya menyanyi pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bagi mencari rezeki. Pak Mael sering menyanyi di kawasan tumpuan orang ramai seperti di Pasar Siti Khadijah dan Menara Jam Besar, Kelantan. Kau harapkan, tetapi derita yang tiba, begitulah surata hidup. Sebenarnya saya bidang nyanyi ni saya dah pandai lama dah. Bolehlah menyanyi tu. Tapi sekarang saya tak boleh buat kerja lain. Saya terpaksa cari makan kot ni. Keluar kepandaian saya yang ada, yang Tuhan bagi tu. Padaku usahakan merayu lagi. Saya selalunya jaga suara ni. Kalau minum teh atau kopi semuanya muda. Nescafe ke muda semuanya. Kurang makan lada sambal tak kurang makan lah. Pak Mael tidak dapat meneruskan nyanyiannya seperti biasa apabila tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan. Ketika itu, dia cuma mengharapkan bantuan daripada kenalan, penduduk kejiranannya dan juga bantuan kerajaan. Oh, kampung derma. Kadang-kadang orang luar pun ada derma. Macam tuan ubat di Kedah. Bagi derma saya kadang-kadang 100 bulan. Bagi mengisi masa lapang di rumah, Pak Mael membela beberapa ekor ikan hiasan di sekeliling rumahnya sebagai sumber pendapatan sampingan, biarpun mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan hasil. Pak Mael bersama anak-anak lelakinya membuat beberapa buah kolam di belakang rumah mereka untuk membela ikan secara kecil-kecilan. Biarpun begitu, dia tetap bersyukur dengan rezeki yang ada dan bantuan yang diterimanya. Yang mana derma pada saya tu, alhamdulillah, mudah-mudahan dia orang semua sihat walafiat, jauh daripada COVID. Semoga bahagia murahkan rezeki untuk semua ya. Di bening mata indahmu, aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah pulang bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Itu dia di sebalik kisah Pak Mael dan juga keluarganya, 6 orang anak. Siapa sangka seorang otai bersuara emas di sebaliknya ada kanser dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada persembahan Pak Mael, tak pernah kita bayangkan kan sebenarnya ada masalah kesihatan di sebaliknya. Dan kalau kita rasa kita susah, itulah perkongsian hari ini menyedarkan kita ada orang lebih susah daripada kita. Walaupun di musim PKP ni ramai sangat yang terkesan, tapi bayangkan mereka berada dalam keadaan begitu PKP lagi. Jadi kita harapkan agar segala wabak dan juga keadaan ini dapat beransur pulih. Kita kembali seperti biasa supaya mereka ini dapat mencari rezeki semula. Allah itu Maha Adil, mengurniakan suara yang begitu lunak, begitu sedap sekali untuk Pak Mael. Itu yang mungkin menjadi sumber pendapatan Pak Mael. InsyaAllah kita doakan yang terbaik sama-sama juga kita doakan anda semua. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincangkan tentang bagaimana SOP di luar waktu sekolah dan juga bas sekolah kembali beroperasi. Segalanya seketika nanti dalam Malaysia Hari Ini. Saya Muhammad Syafi'i bin Haji Ahmad dari Pejabat Daerah Lunduk Sarawak telah pun menerima vaksin COVID-19
pada 5 Mac 2021. Setelah beberapa hari berlalu, saya tidak merasakan sebarang kesan sampingan yang buruk terhadap diri saya. Malah, saya merasa lebih selamat untuk bersama keluarga dan kawan-kawan kerana saya yakin vaksin COVID-19 ini akan melindungi diri saya, keluarga dan masyarakat. Oleh itu, saya menggesa semua untuk ambillah vaksin COVID-19 ini tanpa ragu-ragu. #saya telah divaksin. Saya pegawai perubatan yang masih menyusu badan dan saya telah menerima vaksin COVID-19 pada hari ini 7 Mac 2021. Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan saya tidak ada sebarang kesan sampingan sekarang. Jadi marilah kita sama-sama mengambil vaksin COVID-19. InsyaAllah selamat lindungi kita dan keluarga kita. Saya bersyukur kerana saya telah pun menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 3 Mac yang lalu dan beberapa jam selepas itu saya berkesempatan mengetahui operasi menyelamat melibatkan 5 mangsa di SUKE. Sehingga kini saya tidak mengalami apa-apa alahan ataupun kesan sampingan dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana memilih pasukan frontliners antara yang terawal menerima suntikan tersebut. Terima kasih, Malaysia. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Sebenarnya tadi Anim telah warakan berkenaan dengan topik kita nak bawakan ini berkenaan dengan bas sekolah kembali beroperasi. Kan minggu ni kan sekolah dah buka sepenuhnya kan. Jadi kita nak berbincang juga bagaimana perasaan pengusaha bas sekolah ini kan. Bayangkan dah lama dah mereka ni tidak bekerja dan apabila sekolah dibuka mungkin inilah rezeki mereka untuk mencari sumber pendapatan. Baik, kita nak bersama dengan Encik Amali Munif Rahmat, merupakan Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah Amali, sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Baik, kita berbicara berkenaan dengan bas sekolah sudah mula beroperasi kan. Maknanya sesi persekolahan untuk 2021 ini telah dibuka bermula hari ini. Jadi mungkin kita nak bercakap jugalah bagaimana perasaan kalian apabila akhirnya seperti mana yang telah diarahkan dan diwarakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa sesi persekolahan untuk tahun ini dibuka semula sepenuhnya pada 8 Mac ni. Ya, alhamdulillah. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah berjaya mengawal sedikit pandemik COVID-19 ni dari segi kes-kes baru dan alhamdulillah juga sekolah telah dibuka untuk sekolah rendah sepenuhnya pada hari ini. Jadi kami amat bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan ruang kepada kami untuk mendapat rezeki balik, insya-Allah. Ya. Kita sudah maklumkan bahawa tahun lalu tu pastinya banyak cabaran buat kalian kan. Cabaran yang cukup besar kerana sesi persekolahan ditutup, semuanya dilakukan PDPR di rumah. Jadi bagaimana keadaan ketika itu bagi pengusaha-pengusaha bas sekolah? Ya, kami menghadapi situasi yang amat sukar pada tahun 2020 kerana kami hanya boleh beroperasi tak lebih dari 6 bulan. Jadi untuk tahun 2020 kami menghadapi pengurangan pendapatan yang besar. Yeah. Jadi yang demikian memang tidak dinafikan sebahagian daripada kami terpaksa membuat kerja-kerja lain yang mampu menampung kehidupan kami lah. Yeah. Dan ada sebahagian yang telah menghentikan operasi, ada yang buat kerja lain, yang berhenti terus, yang meniaga online dan macam-macam lagi yang kami lakukan untuk meneruskan kehidupan inilah. Kabarnya ada juga yang terpaksa menjual kenderaan kerana tidak mampu menampung kos operasi dan sebagainya. Ya, memang ramai. Kita mengikut tinjauan rambang yang kami lakukan, lebih daripada 30% pengusaha telah menghentikan operasi. Kerana kekurangan penumpang. Yeah. Sebaik saja sekolah dibuka pada bulan Julai, kami mengalami pengurangan penumpang sehingga hampir 40%.
Jadi disebabkan pengurangan penumpang dan juga tidak boleh beroperasi lebih 6 bulan, maka ramai yang menghadapi kekangan kewangan dan terpaksa menjual. Ada yang menjual sebahagian daripada kendaraan mereka dan ada yang terus menghentikan operasi, terus menutup perniagaan. Cik Mali, saya rasa hari ini pun juga cabaran juga buat kalian kan, pengusaha bas, untuk memastikan kawalan kendiri anak-anak tu. Sebab ni murid-murid sekolah rendah kan, bagaimana kalian sebagai pengusaha bas ataupun van sekolah ini memberikan taklimat lebih lanjut kepada anak-anak ni supaya menjaga apa yang harus dijaga ini? Ya, lebih dahulu Kementerian Pendidikan telah membuka sesi untuk darjah 1 dan 2 pada lebih awal. Jadi kumpulan ini yang lebih kita nak jaga kerana mereka baru dalam dunia kawalan diri. Jadi untuk yang pelajar-pelajar darjah 4, 5, 6 mereka telah biasa melalui sesi pada Julai hingga Oktober tahun lalu. Jadi selama beberapa hari yang telah kita lalui bersama dengan pelajar-pelajar darjah 1 dan 2, kami telah berjayalah untuk mengawal keadaan untuk mereka lebih mematuhi SOP dan prosedur yang ditetapkan. Maknanya perlu juga peranan ibu bapa memberitahu anak-anak. Maknanya bila ada bas dan van sekolah ini beroperasi semula, perlu kerjasama untuk menyokong ekosistem ini juga kan? Ya, kami mendapat kerjasama yang penuh daripada pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah. Malah sebahagian sekolah telah memberikan keutamaan kepada sekolah untuk mengambil pelajar. Jadi kami diberi ruang yang khusus dan diberikan akses yang lebih baik oleh pihak sekolah dan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka tidak mengalami gejala iaitu batuk, demam, tersema. Untuk kalau mereka mengalami gejala, mereka tidak dibenarkan naik bas dan mereka mestilah memakai face mask sepanjang masa berada dalam bas. Dan pemandu akan mengingatkan jangan ada pelajar-pelajar yang mengurangkan sentuhan fizikal. Maksudnya bergurau senda dalam bas tidak dibenarkan. Mereka dikendaki duduk diam di dalam bas, tidak dibenarkan untuk bergurau bermain di dalam bas. Baik, Cik Mali, mungkin harapan Cik Mali lah sebagai mewakili juga pengusaha bas sekolah dan juga van sekolah ini kan untuk tahun 2021 dengan bermulanya sesi persekolahan baru ini. Ya, harapan kami agar pandemik ini segera dapat dikawal dan sesi persekolahan tidak ada buka tutup seperti yang berlaku pada tahun lepas, supaya kami dapat meneruskan kesinambungan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Kerana golongan yang memerlukan perkhidmatan bas sekolah ini adalah golongan B40 dan mereka adalah golongan yang terpaksa bekerja, meninggalkan anak di rumah untuk dihantar oleh pemandu-pemandu bas sekolah ke sekolah pergi dan balik. Jadi untuk keadaan demikian, sekiranya berlaku keadaan yang buka tutup yang akan berulang lagi, maka lebih ramai pengusaha bas sekolah yang terpaksa menarik diri daripada perkhidmatan ini dan sebahagian daripada kawasan yang ditinggalkan oleh pengusaha-pengusaha bas sekolah ini tidak mampu ditampung oleh mana-mana perkhidmatan, sama ada yang berlesen atau tidak berlesen. Jadi walaupun pengurangan pelajar sebanyak hampir 40% dan pengurangan pengusaha lebih daripada 30%, kalau dikaji secara logik ini tak ada masalah. Tetapi ada loophole, ada kawasan-kawasan yang tidak mampu diliputi oleh perkhidmatan bas sekolah ketika ini. Jadi ibu bapa kena bersedialah, kena mencari alternatif bagaimana untuk menghadapi situasi di mana tidak ada perkhidmatan bas sekolah di kawasan mereka. Baik. Cik Mali, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Kita doakan yang terbaik juga buat kalian kan untuk menjalani kelangsungan hidup yang akan datang, insya-Allah. Ya, insya-Allah semuanya akan lebih baik pada tahun 2021 ini, insya-Allah. Itu dia Encik Amali Munif Rahmat, merupakan Presiden Persatuan Bas Sekolah Malaysia.
boleh kata buka tutup sekolah, pastinya ramai yang terjejas juga, bukan saja pengusaha ataupun van sekolah, tetapi pengusaha kantin kan, ramai sebenarnya yang terjejas. Ini yang kita harapkan bila SOP telah dilonggarkan kan, sudah boleh merentas daerah, kembali kepada kita lah sebenarnya untuk apa yang harus dijaga. Ya, ada satu ekosistem lah kan, rantaian kepada mereka ini yang terlibat. Dan antara yang terlibat juga adalah ibu bapa. Dan kalau tadi kita berbicara mengenai bagaimana bas sekolah kembali beroperasi, ada ibu bapa yang mungkin mempunyai masa dan ruang untuk menghantar anak-anak ke sekolah dengan sendiri. Dan ada juga yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah ini. Dan sekarang ini kita ingin menyantuni seorang ibu yang mempunyai peluang untuk kedua-dua ini menghantar anak sendiri dan juga menggunakan perkhidmatan bas sekolah yang berada di Sepang, Selangor, itu Puan Marcella Kamil. Telah pun bersedia bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Khabar? Khabar baik. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai pengenalannya boleh kongsikan berapa bilangan anak yang bersekolah pada ketika ini, Puan? Okey. Saya mempunyai 4 orang cahaya mata dan 3 daripada mereka sedang bersekolah. Dan mereka bersekolah di sekolah yang berasingan. Jadi kerana kekangan masa, sebab sekolah lain kan, so anak kami yang sulung terpaksa menggunakan perkhidmatan bas sekolah. Ya, baik. Okey. Tadi kita dengarkan daripada pandangan pengusaha bas sekolah berkenaan dengan SOP-nya, apa harapan mereka dan juga apa yang mereka lakukan untuk memastikan bahawa mereka boleh kembali beroperasi. Sebagai seorang ibu, adakah Puan berasa yakin dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak MKN ini, pihak pengusaha bas sekolah, dan apa yang menjadi kebimbangan kepada Puan dengan adanya seorang anak yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah ini? Okey. Seperti mana ibu bapa yang lain, kami sangat besar untuk melepaskan anak menaiki van sekolah. Lagi-lagi dengan SOP di mana tiada pensyarakan sosial berlaku di dalam van itu sendiri. Di mana anak-anak duduk di dalam van mengikut kapasiti tempat duduk di dalam van itu. Okay. Jadi tiada pensyarakan sosial. Tapi apa yang terbaik yang boleh kami lakukan ialah dengan sentiasa mengingatkan anak supaya jangan bersentuhan dengan rakan-rakan, jangan buka pelitup muka bila berada di tempat yang sesak, elakkan bersembang dengan kawan-kawan dalam van dan sentiasa menggunakan hand sanitizer. Jadi itu yang terbaik yang kami boleh pesan kepada anak. Ya, bagaimana penerimaan anak tersebut berkaitan dengan norma baharu ini? Mereka, sebab mungkin sebelum ini kebiasaannya tiada peraturan-peraturan itu yang diberikan ataupun nasihat itu yang diberikan. Bagaimana penerimaan dan juga pengamalan anak tersebut? Mungkin sebab anak saya dah tahap 2, jadi dia lebih memahami. Dah memahami prosedur dan memahami apa kesan COVID, apa kesan COVID sendiri tu. Anak saya boleh menerima dan mengikut prosedur dengan baik. Sebab dia pun pengawas kan, jadi dia pun ada tugasan sendiri. Jadi setakat ni Alhamdulillah dia okey lah. Ya. Puan, bagaimana komunikasi di antara Puan sebagai seorang ibu bersama dengan pengusaha van sekolah ataupun bas sekolah ini? Apa jaminan yang diberikan oleh mereka dan bagaimana saranan yang diberikan oleh ibu bapa terhadap perkhidmatan ini? Okey, sebelum bermulanya sesi persekolahan, pihak pengurusan bas sekolah telah membuat beberapa inisiatif. Mereka berkongsi kepada ibu bapa di dalam WhatsApp group bahawa mereka akan sanitasi kenderaan sebelum dan selepas anak-anak menggunakan perkhidmatan tersebut. Yeah. Jadi mereka juga mengatakan bahawa mereka akan memastikan anak-anak sentiasa memakai pelitup muka dan tidak bersembang ketika di dalam bas. So, jadi ini sedikit sebanyak mengurangkan kerisauan kami dan memberi sedikit keyakinan untuk melepaskan mereka menggunakan perkhidmatan tersebut. Ya, dan dari sudut kos yang diperlukan, adakah sebab tadi diberikan jaminan bahawa mereka ini akan sanitasi van ataupun bas sekolah ini terlebih dahulu dan kemudian ada hand sanitizer. Bagaimana dari sudut kos yang perlu ditanggung? Adakah ditanggung oleh pihak ibu bapa ataupun dari pihak pengusaha bas sekolah sendiri? Bagi kami, mereka tak ada tambah apa-apa kos. Kos still sama seperti mana yang sebelum ini. Yeah. Jadi mereka, pihak pengurusan bas sekolah sendiri yang akan mengeluarkan kos untuk sanitasi dan sebagainya. Ya, jadi Puan secara dasarnya yakin dengan pengamalan norma baharu ini dari sudut menghantar anak menggunakan bas sekolah ataupun van sekolah ini?
Jadi kita tiada pilihan. As long as mematuhi SOP, anak-anak pun dengar cakap, insya-Allah tak ada apa-apa berlaku. Ya, betul. Itu pun harapan kita seluruh rakyat Malaysia dalam menyantuni perkembangan norma baru ini. Okey, Puan, saya nak terus sikit berkaitan dengan SOP di sekolah. Puan mempunyai sedikit pengalaman jugalah berkaitan dengan menghantar anak ke sekolah, mengambil anak ke sekolah. Bagaimana proses transisi perjalanan tersebut dengan SOP yang diberikan? Adakah ianya lancar ataupun mungkin Puan sendiri boleh kongsikan pengalaman tersebut? Okey, macam anak saya sendiri, sebab yang saya hantar anak yang sekolah khas. Okay. Yang sebab anak saya yang nombor 2 autism, anak sekolah khas. Jadi kalau untuk sekolah khas, dia lambat sikit masuk sekolah berbanding dengan aliran perdana. Jadinya tak clash lah dengan aliran perdana yang saya tak sesak. Dan tadi kesesakan berlaku sebab cikgu bagi jadual untuk masuk ke sekolah kira batch by batch. Jadi tak ada apa-apa masalah lah untuk sekolah anak saya setakat ini. Baik, itu juga yang kita ingin dengarkan. Okey, mungkin Puan yang terakhirnya boleh memberikan sedikit pesanan dan juga tips kepada ibu bapa yang lain juga berdepan dengan keadaan yang baharu bagi semua ni, bukan sahaja pengusaha tapi ibu bapa juga yang memerlukan satu persediaan rapi. Apa rutin yang Puan lakukan untuk menyiapkan anak ke sekolah ini? Mungkin juga boleh kongsikan untuk panduan kita bersama. Silakan. Ini adalah satu benda yang basic lah. Seperti mana saya rasa semua cikgu dekat sekolah pun sarankan supaya anak bawa sendiri tisu basah yang antibakterial untuk lap meja, lap kerusi dan juga hand sanitizer. Tapi yang paling penting kena pesan dekat anak, jangan pegang kawan, jangan ada bersentuhan dengan kawan. Itu paling penting. Dan sekarang ni pun kita sangat takut nak hantar anak pergi sekolah kan. Jadi pendapat peribadi saya, anak sekolah bukan hanya untuk belajar mata pelajaran atau hanya untuk mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Bahkan lebih dari itu. Anak perlu belajar skill sosial di mana skill ini mereka tidak akan dapat belajar di rumah. Jadi itu adalah kepentingan untuk anak pergi ke sekolah. Ya, betul. Proses pendidikan yang berterusan. Puan Marcella Kamil, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Ya, diharapkan segala urusan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Sama-sama. Setuju, Fariha? Saya setuju. Ya. Ui. Sebagai seorang ibu juga. Tak, sebab bukannya kadang-kadang apa macam tadi Mas Lia katakan belajar di rumah tu kan. Kita kesian juga dekat anak sebab kita nampak bagaimana mereka ni bersungguh sebenarnya nak belajar, tapi bila dengan platform yang sebegitu sangat struggle. Kita pun kan dan ibu bapa juga struggle sebenarnya untuk sama-sama, walaupun kita tahu itu tanggungjawab bersama dengan ibu bapa, guru-guru semua. Tapi ya Allah, saya rasa ilmu sebab tu kita kata kalau kita masuk kelas, orang kata jangan duduk belakang, duduk depan. Sebab ilmu tu bila bila cikgu tu cakap, memang kena berdepan. Ilmu tu memang kena dicurahkan secara berdepan. Bayangkan kita yang dewasa ni pun mesyuarat secara maya pun kadang-kadang kita tutup kamera. Kita tutup kamera kan. Aduh, ini kan pula anak-anak kita. Kita tutup kamera sebab apa? Sebab kita nak berikan tumpuan. Okey, kita nak berikan tumpuan juga kepada segala perkongsian selepas ini di Malaysia ni. Kita akan bersama dengan salah seorang artis. Ini aktif ke kepala saya masa kecil. Ya ke? Awak pun ada. Saya kan 80-an. Awak pun ada pakai hati itulah. Hati. Hulu kalau ada sini. Nak kalau ada lampu lilap-lilap kat situ tak apa. Okey, kita akan bersama dengan Ramlah Ram selepas ni di Malaysia. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya penolong pegawai perubatan telah menerima vaksin COVID-19 ini pada tanggal 5 Mac 2021 di Klinik Kesihatan Sandakan. Dan secara asasnya yang saya boleh kongsikan, proses ketika mendapatkan vaksin COVID-19 ini adalah amat mudah, cepat dan efisien. Anda hanya perlu hadir ke pusat vaksinasi seperti yang telah ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera dan digalakkan untuk datang 30 minit lebih awal untuk urusan dokumentasi. Dan setelah selesai urusan dokumentasi, giliran anda akan dipanggil untuk menerima suntikan. Dan jangan risau, suntikan vaksin COVID-19 ini tidaklah sakit. Anda hanya akan merasa kurang selesa dan lemu dalam jangka masa pendek pada kawasan suntikan. Dan keadaan anda akan dipantau selepas suntikan diberikan dalam
dipantau dalam masa 15 hingga 30 minit oleh pasukan perubatan, dan alhamdulillah saya tidak mengalami sebarang reaksi alergik ataupun komplikasi lain setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Saya telah menerima vaksin pada 5 hari bulan Mac yang lalu. Waktu tunggu giliran tu agak gemuruh lah. Tapi bila sedang terima suntikan tu tenang je. Sebab saya tarik nafas dalam-dalam dan hembus panjang-panjang. Alhamdulillah, keadaan saya lepas terima suntikan tu dalam masa 24 jam ada rasa lenguh sikit lah dekat bahagian tangan kiri tu. Selain daripada tu tak ada apa-apa, melainkan mungkin rasa penat lebih daripada biasa. Tu je setakat ni. Tak ada apa-apa yang merisaukan lah. Saya telah menerima vaksin pada 2 hari bulan 3, 2021 dan perasaan saya sebagai penerima adalah sangat bangga kerana Kerajaan Malaysia tengah memilih kami, frontliner, sebagai golongan yang terawal untuk menerima suntikan. Saya mengalami beberapa episod of headaches tapi lepas itu baik-baik saja. Ya, Steady. Masar Cinta. One more. We want more. Okey, itu dia percaturan terbaru selepas 8 tahun ya barulah keluarkan. Itu dia Masar Cinta dari Ramlah Ram. Kini bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Tuhanku. Ya, kenapa tu? Sedap sangat lagu tu. Itulah. Boleh ke nak minta lagi sekali kat Ramlah? Ya. Boleh ke nak minta lagi sekali? Pagi. Okey. Okey. Okey, berkenaan dengan lagu Masar Cinta ni 2019 kan lagu ini dikeluarkan? Ya, lama jugalah. Sebab apa? Sebab bila kita menghadapi permasalahan kita dalam masalah COVID ni kan. So, kita punya untuk promotion lagu tu agak terbatas lah, terganggu. Jadi, itu antara benda yang kita hadapi lah kan. Tapi tak apalah kan. Kita still buat promotion untuk lagu ni sehingga sekarang. Itu adalah video klip yang final yang dilakukan itu sempat dilakukan di waktu semasa PKPB lah yang boleh dilakukan perkembangan. Sebelum tu kita siap buat dapat buat juga untuk video klip tu semua kan. Alhamdulillah lah. Sempat juga kan. Sekurang-kurangnya ada lah video klip. Okey, selepas 8 tahun sampai orang rasa macam Ramlah Ram senyap lah, maknanya penglibatan. 8 tahun ke? Tak, 8 tahun. Selepas 8 tahun tidak keluarkan single kan. Mungkin itu menjadikan 8 tahun kan lagu ini baru keluar, single dan jaraknya dengan single yang sebelum ini. Oh ya ke? Oh, saya pun tak pasti. Itu pun daripada artikel. Jadi mungkin mereka yang meminati Ramlah memeriksa single yang kali terakhir dihasilkan. Jaraknya tu agak bertahun-tahun tu, bila terlalu lama tu kan, mungkin orang rasa Ramlah Ram ni dah bersara ke, dah tak menyanyi ke. Oh, tak. Memang pindah-pindah saya yang mengikuti saya tu mesti tahu kan, sebab kita sekarang ada ID, ada FB. So kegiatan saya tu masih lagi dapat diikuti oleh peminat-peminat saya lah. Sesungguhnya memang saya tak pernah stop lagi menyanyi. Dan insyaAllah akan lahir lagi single lain. Single lain insyaAllah. Dan untuk yang terbaru untuk tahun ni, itu adalah lagu yang amat special bagi saya. Masar Cinta tu ada dibuat oleh saya punya arwah arwah Presiden RRG, Ramlah Ram Group. Jadi itu lagu-lagu tribute untuk dia kan. Itu ada lagu kalau sebelum ni dia buat lagu kalau yang masih ingat lagu Saya Bersama Selik, Sesaat Kau Datang. Itu adalah pencipta dia dan lagu Inspirasi Hati itu yang dibuat sepenuhnya oleh peminat-peminat saya dalam Ramlah Ram Group. Daripada lirik, daripada lagu-lagu dan juga video klipnya, semua adalah sepenuhnya daripada saya punya daripada fan club saya. Mak dan ini adalah maksudnya sepenuhnya dikeluarkan oleh saya punya fan club. Maksudnya bonding tu masih kuat Kak Ramlah mungkin nak ada penceritaan Masar Cinta tu sebenarnya. Betul. Itu adalah lagu ni amat special bagi saya lah, sebab lagu ni orang yang cipta lagu ni pun dah tak ada. Sebab lagu ni sebenarnya dia nak buatkan untuk saya sebelum tu, masa dia sakit di hospital, dan juga dia berhasrat untuk buat lagu ni
untuk saya. Jadi bila dia dah tak ada tu, saya cuba merealisasikan apa hajat dia dan juga untuk buat lagu ni. Jadi itulah lahirnya lagu ni, Masyarakat Cinta ni. Banyak tribute untuk dia lah. Amat special lah bagi saya. Sebab lepas ni dia dah tak ada kan. So amat susah jugalah saya nak rekod lagu ni. Sebab dalam perasaan saya yang sebab walaupun saya dah lama menyanyi, rekod lagu ni saya rasa susah untuk saya rekod juga. Sebab nak berlawan dengan perasaan sedih dan sebab saya tu. Sebab banyak yang dibuat oleh arwah untuk apa dalam saya punya fan club dalam Larang Group. Banyak kita lalui sama-sama kan. Pastinya itu satu cabaran yang hebat juga. Jadi mungkin boleh berapa lama untuk rakaman tu, berapa kali buat kan? Sebab nak proses untuk recording tu tak lama sangatlah, tapi nak rekod lagu tu sebab bila pada masa dia sakit, and then bila lirik tu dibuat, dan lirik tu juga dibuat oleh kita punya ahli fan club juga yang dapat liriknya di masa dia umrah di Mekah. Dia dapat lirik tu, lagu ni ada sedikit unsur ketuhanan dan kurnian kat lagu ni. Okey. Dia bermakna bagi saya lah. Ya, pastinya bila keluarkan satu naskah maupun lirik yang penuh bermakna ni, bila setiap kali nak menyanyi pasti ada emosi yang tertentu ya. Kalau kita imbas kembali Ramlah Ram satu ketika dahulu, maknanya ada satu fasa yang sememangnya mereka yang seangkatan dengan Ramlah Ram juga naik sama mengeluarkan lagu. Itulah lagu yang kita pilih sekarang ini menjadi lagu favourite kan, kita pergi karaoke dan sebagainya. Mungkin boleh cerita semulalah bagaimana kenangan yang paling manis sekali kalau boleh imbas kembali saat berada di fasa itu. Yelah, semua orang ada satu fasa dia, setiap penyanyi ada satu fasa dia yang mana membawa dia ke puncak kejayaan. Macam saya pun, saya rasa macam untuk meraih di zaman-zaman saya, untuk meraih populariti itu untuk mata orang, untuk berjaya. Bukan satu bukan senang. Saya melalui banyak tu kan. Macam album pertama saya tak begitu mendapat setelah tu, album kedua saya yang betul-betul menjadi kenangan sejarah hidup saya yang sampai boleh mencipta penjualan melebihi 500,000 unit, menjadikan saya artis solo pertama yang berjaya menjual dan tahun itu banyak kejayaan-kejayaan saya di dalam juara lagu, saya menang persembahan terbaik, saya banyak benda lah. Itu adalah menjadi kenangan yang paling manis buat saya bila lagu tu berjaya menuju tempat. Antaranya lah. Betul. Kami sedang tayangkan klip ketika AJL ketiga tahun 1988. Ni tahun lahir saya ni Kak Ram. Oh, ya ke? Ya. Masih simpan ke busana yang sangat digilai ramai ni? Okey, macam ni juga bagi saya kan, macam baju ni. Sampai sekarang pun disebut dan dia menjadi satu sejarah dalam AJL dan juara lagu saya rasa. Sebab ada lampu dia tak nyala lah, cerita pasal baju dia tak nyala lah. So, tahun ni saya menang persembahan terbaik dan lagu ni pun menjadi juara lagu pada tahun tu kan. Jadi ini antara yang menjadi kenangan saya lah. Kenangan terindah saya lah. Masa tu dah tak fikirlah secara masa siaran langsung tu dah tak fikir lampu menyala ke, ataupun ada juga perasaan tapi lampu tak nyala. Kalau tengok kat situ, kalau saya sedih tu bercampur bau tu. Sedih untuk lagu dan sedih sebab lampu tak nyala. Aduh. Sebab masa nak naik tu, bila try lampu tu dah tak menyala. So saya rasa macam frust juga. Memang frust lah sebab kita dah planning dengan lighting, dengan apa semua kan. Sebab tu bila saya menyanyi masa tu gelap. Sebab jadi masa tu agak macam frust jugalah sebab benda dia plan tu. Tapi macam mana pun saya macam Norman Aurel yang baju tu pun bagi semangat untuk saya dah supaya saya tak rasa down untuk supaya menyanyi betul-betul. So saya buat je lah. Tapi baju itu sebenarnya sebab saya 1988 tu umur 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Kami dulu kita mana ada permainan video game dan sebagainya kan. Kita main nyanyi-nyanyi tau. Permainan nyanyi-nyanyi. Jadi buat love tu dekat kertas pakai kali magic. Boya ni conteng sampai habis kali magic tu. Tampal. Gunting tampal dekat sini. Punyalah. Wah, hebat. Impact dia tu. Impact dia tu bayangkan. Dulu kanak-kanak kreatif tau kita. Yelah, betul. Masa umur 7 tahun pula memang tengah fasa yang semua benda kita nak cuba fasa berangan kan. Okey, ala-ala kita dah tayangkan tu. Ya, saya?
Ialah benda yang saya tak tahu. Cerita ni awak narik bagi saya lah. Tapi mesti banyak cerita berkenaan dengan memori tersebut. Walaupun dah 33 tahun tapi masih lagi diperkatakan sampai sekarang kan, Kak Ram kan? Yalah, saya bersyukurlah sebab dengan tu orang ingat lagu saya, orang ingat lagu saya, baju saya. Jadi benda tu memang akan menjadi sejarah hidup saya lah. Kenangan yang paling manis juga kan? Yang paling manis, ya. Ala-ala boleh ke kalau kita nak dengarkan secara langsung, rindu rasanya? Sikitlah. Yelah sikit, tapi suara saya ni hari tak berapa okey. Bolehlah. Boleh. Ram punya pasal. Low note. Turun dia sikit. Kasih C minus. Okey, boleh lagi. Okey. Bila sendirian terbayang wajahmu. Suara saya ni serak sebenarnya hari ni. Bila kerinduan terasa cintamu. Okey, good. Macam tu je dah boleh menang AJL dah. Kalau minta chorus tak dapat lah ya? Saya tersangkut lagi. Sebab saya ni suara memang tengah dalam. Tapi tak apa. Baik tulis. Ya, kita harapkan yang terbaik juga pastinya. Perancangan selepas ini mungkin boleh dikongsikan bersama dengan peminat? Saya akan, insyaAllah untuk saya peminat-peminat saya kat luar sana, saya akan, mungkin saya akan keluar dengan single raya saya, lagu raya saya. InsyaAllah, tak lama lagi kita akan. Dan juga ada projek daripada Ramlah Ram Group, saya punya fan club, akan membuatkan kompilasi lagu-lagu raya. Ini adalah projek RRG lah untuk keluarkan satu kompilasi. Sebab saya banyak lagu raya yang saya buat dulu dan akan dikompilasikan dalam satu album, insyaAllah. InsyaAllah. Dan dengan sebuah lagu. Baik. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik juga. Jaga diri. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama untuk semua juga. Saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tak sangka juga kita dengar bahawa ada fan club yang begitu betul. kan, hubungan yang sampai buatkan lagu, lirik dan sebagainya. Betul. Saya tak sangka ada segitu. Dan pelbagai aktiviti itu dirancang bersama-sama lah. Maksudnya lagu pun dia didedikasikan daripada peminat. Kemudian dinyanyikan. Dahsyat. Mungkin dulu berbeza kot. Sekarang zaman media sosial kan. Jadi semua untuk melihat kepada artis kegemaran tu sangat mudah. Dulu susah nak mencari dan juga nak meminati mereka yang berada dalam industri muzik ni. Jadi apapun kita harapkan yang terbaik. InsyaAllah doakan yang terbaik bagi siapa saja penyanyi veteran ataupun siapa yang berada dalam industri. Lebih-lebih lagi mereka adalah antara yang terkesan juga. Mereka adalah antara yang tak boleh nak lakukan persembahan di lapangan dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik insyaAllah. Doakan segalanya kembali pulih. Anda juga dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan persembahan dan sebagainya. InsyaAllah mereka yang berada di industri muzik, jangan putus asa. Tak sempat nak minta one more tadi ya? Tak one more? Diam-diam jatuh cinta ke kan? Kan? Kenapa awak tak boleh ya awak ni? Tak, sebab saya banyak berangan dulu pasal Ramlah Ram ni. Saya memang idola saya masa kecil, tak tahu kenapa. Saya dulu, asal cikgu tak... Dulu kan, kita orang zaman dulu 80-an. Sabar. Kalau cikgu tak ada dalam kelas, okey je kita sama nyanyi nak. Tulis nama kat papan hitam ni. Siapa nak lagu apa, nyanyi lagu apa tau. So, saya macam diam, dia jatuh cinta tu memang lagu macam gedik sikit lah. Betul, tak tahu kenapa. Dulu ikon Ramlah Ram tu memang wow. Tu ikon kan, awak sebelah tu. Alamak! Ada lagi lah. Ini surprise untuk awak sebenarnya. Ada di situ ya. Kak Ramlah, kita bersama kembali lah. Ingatkan tadi tu bagi salam tipu-tipu je. Ada tak pernah orang cerita yang mereka berangan macam Farhan On ni bila fenomena yang dibawa oleh Ramlah Ram tu? Pernah tak? Apa dia? Pernah tak yang mereka berkongsi? Oh, banyak-banyak. Saya dengar macam apa yang dia... Macam saya, bila saya dengar cerita-cerita betul saya seronok. Sebab apa, bila fan club saya masa saya awal-awal kan kita tak ada IG, kita tak ada IG. So, diorang ni berkumpul, diorang bersatu berkumpul kerana saya. So, saya macam merampakkan diorang ni. So, diorang yang membiarkan saya untuk membuat FB, untuk mengikut peredaran sekarang tu. So, jadi... Diorang ni bercerita macam-macam dengan saya. Saya berjumpa macam mana diorang dulu. Ada seorang tu belajar mesti kena dengar lagu saya. Ada belajar mesti kena dengar. Dan ada yang bercerita dengan saya kalau hadiah yang dia minta adalah dia tak nak minta lain. Dia nak saya punya CD, saya punya kaset. Itu hadiah yang paling. Jadi cerita-cerita macam tu tapi saya rasa terharu dan saya
saya rasa tahu sebab saya rasa dia hargai. Yelah. Dan saya seronoklah benda tu semua. Kak Ramlah. Saya nak tanya ni satu soalan. Hujung minggu ni kan AJL kan? Sebagai pemenang bekas juara AJL juga. 1988 ni. AJL dia ingat tu. Saya ingat tu. Saya dengar pasal lagu Jenjang Untuk Cinta tadi tu. Betul. Ini dia diam-diam je ni. Rupanya Kak Ramlah ada lagi lah. Itulah. Aduh. Sebab antara kita dia yang dah berumur 7 tahun masa tu. Dah boleh menilai. Dia dah boleh menyanyi. Dia dah boleh ingat lirik lagu. Rambut dulu kat depan tu sikat macam ni. Nampak? Pasak tu. Nampak macam rambut macam ni tu. Itu dia fenomena ya. Saya tak ditanya. Apa perasaannya sebenarnya dengan AJL dan persediaan rapi yang dilakukan, Kak Ramlah? Maksudnya macam mana saya tak terdengar apa dia? Semasa AJL yang disertai, maksudnya kan ini satu... Saya? Ya, betul. Saya dulu? Ya, betul. Sebab semasa dulu memang kita sebelum kita buat tu, saya di WMG saya diberi macam macam mana kita nak menyanyi dan semua tu di-plan. Maksudnya macam memang kita bersedia dari awal. Untuk mengajar kita macam apa kita punya, apa yang kita nak buat dengan lagu kita. Memang kita akan, itu memang dibuatlah. Okey, mungkin ucapan daripada Ramlah sendiri. Ya? Ucapan kepada finalis AJL yang minggu ini akan bertarung pada 14 Mac. Silakan. Mesti berdebar-debar saya rasa, sebab apa, bila menyanyi persembahan adalah lain, bila bertanding adalah lain. Tentunya perasaan nervous tu lainlah kan maksud saya. Jadi apa yang saya harapkan, masing-masing tahu dah biasa menyanyi, apa hilangkan rasa nervous tu dan berikan persembahan terbaik untuk semua. Good luck untuk semua, all the best. Untuk semua, semoga berjaya. Amin, insya-Allah. Awak dah ni dah. Dah. Kita siap sambung semula tau. Okey, ni selamat jalan betul-betul lah ya. Tak tipu-tipu lagi. Terima kasih Ramlah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam. Itu dia. Sekali-sekala kalau kita bawakan... Kali ini betul-betul dah. Kali ini betul-betul habis. Masa pun dah tak cukup dah ni. Kalau penerbit tiba-tiba muncul lagi sekali ni, tak tahulah. Baik. Seperti mana yang dikongsikan oleh Ram kan. Buat yang sebaik mungkin. Pastinya debaran tu kadang-kadang kita rasa macam kita ready kan, tapi di atas tu alamak, bila nervous tu, itu salah satu cabaran yang paling utama, cabaran utama yang mereka hadapi. Bila nervous, suara kadang-kadang tak keluar. Sekat kat sini kan. Betul. Itulah dia. Kita berbicara sebegitu je kan, apatah lagi mereka merasa. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami sepanjang 1 jam 30 minit ini di MSI. Jumpa lagi esok untuk perkongsian SOP kemasukan pelajar ke universiti. Okey, jom sama-sama kita saksikan muzik video. Ini dia. Assalamualaikum.